أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. نقول بالله التوفيق. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Azza wa Jal. Pada pagi ini kita boleh sambung lagi bacaan kitab Adab Islam, dan kita sampai pada muka surat 269 pada jilid yang kedua. Poin yang kelimanya, bolehnya menjenguk seorang musyrik. Mana menjenguk ni menziarahi lah. Boleh ziarah orang musyrik, ya. Baik. Hal ini dilakukan jika terdapat maslahat. Maslahat ni kebaikan lah. Kebaikan yang diharapkan dalam menjenguknya. Apa dia kebaikan? Kita dapat berdakwah dia kepada Islam. Kita dapat tunjukkan kepada dia akhlak Islam. Ini akhlak Islam. Orang Islam bukan nak bagi orang mati. Orang Islam bukan nak bagi orang sakit. Yang sebagaimana dia jadikan, kalau sebelah barat dia panggil Islamophobia kan. Sebut tentang Islam ni kan, bahaya, kematian, pembunuhan, pengeboman, pengganas. Ya, jadi kita nak tunjuk yang tu. Islam ni maknanya rahmatan lil alamin. Rahmat untuk sekalian alam. Agama kasih sayang. Kalau tak kasih kita pada manusia, kita tak akan dakwah dia kepada kebaikan. Tak akan ajak dia untuk selamatkan dia daripada kegelapan hidup dunia dan kegelapan hidup di akhirat. Kekufuran dan kesyirikan itu adalah kegelapan. Gelap. Jadi kita nak selamatkan manusia. Setelah Allah beri kepada kita keselamatan, maka kita nak ajak orang supaya mereka itu selamat dunia dan akhirat. Jadi bila kita ziarah dia bawa, oh ini Islam. Dan Islam ni bukan macam, yalah, dia ada batasan-batasan dia. Kan? Contohnya kalau majlis-majlis yang ada padanya maksiat dan mungkar, itu kita tak pergi. Dia ada batasannya. Dan ada maknanya majlis-majlis yang dianjurkan kita pergi. Waktu-waktu yang dianjurkan kita pergi. Supaya apa? Di sana kita boleh lakukan maslahah kebaikan yang mana pahala kita dapat, dan kita dapat berdakwah, melaksanakan tanggungjawab kita sebagai seorang Muslim. Bila mana kita jadi Muslim, wajib kita untuk mengajak orang lain jadi Muslim. Sepatutnya kita kata dalam masyarakat Islam kita yang sejak sekian lama gini, kita ni Muslim di negara kita ni, sepatutnya kesyirikan tu makin berkurangan. Kan? Berhala-berhala yang disembah itu semakin berkurangan sebab orang ramai orang masuk Islam. Macam di Mekah, macam di Madinah. Dia semakin lama semakin berhala tu tak ada. Tapi hari ni dia bawa mari balik lah. Kan? Buat patung-patung raja tu letak di sekian tempat apa semua kan. Dia pun dah mula balik lah. Dulu tak ada gambar-gambar kita kata yang ditampal. Tapi sekarang kat depan Masjidil Haram dah ada gambar raja. Perasan tak? Baru ni kan, baru lah kan, dia pun nak buat construction buat gambar raja dia dengan anak putera mahkota dia. Dulu mana ada. Jadi benda ni makin lama dia makin jadi tak elok lah. Lepas tu dia akan jadi kepada elok lah. Macam itulah keadaan ni tadi kan. Baik. Seperti diharapkan keislamannya. Kita harap dia Islam lah. Sebab sepatutnya kita ni individu Muslim ni, bila kita dah Islam, kita ada ilmu tentang agama kita. Kita ada persediaan untuk menjawab soalan-soalan tadi. Bila kata kita Muslim kan, tengok sahabat-sahabat kita yang kita kata macam Firdaus Wong apa semua, and the gang kan. Lim Jui Shun, Syah Kirit, mereka ni masuk Islam dan mereka belajar Islam. Mereka nak sampaikan Islam, kebaikan Islam tu kepada orang. Mereka dakwah. Berbeza dengan kita ni Islam kelahiran ni. Islam nasab ni kan. Aku Islam cukup dah. Okay. Jadi maknanya kita tak ada rasa
nak sebarkan Islam tadi. Ini satu peluang lah. Kita pergi ziarah. Tak kira orang tu sihat ke, sakit ke. Kita, weh, aku nak pergi jumpa kau, nak ziarah kau, boleh tak? Tu kau banyak berkaitan akidah tadi lah. Itu perkara yang berkaitan dengan akidah. Tak boleh lah. Tapi hari biasa, dia kata, hari lain kau mau ziarah aku, tapi hari raya aku kau tak datang ziarah. Kita cerita lah. Kita beritahu lah. Kan? Kita punya pendirian kita. Ini agama aku. Yang sepatutnya jadi agama kamu juga. Bukan agama ni khusus untuk aku. Agama ni untuk semua manusia. Bukan agama ni khusus untuk aku. Untuk kau juga agama ni, tapi kau tak mau. Aku berdoa lah supaya Allah bagi kau hidayah. Sebelum kau mati. Mati-mati kan sebut lah, dia kata. Kan? Nak sebut tak sebut, mati. Kena mati. Ini dia. Jadi perkara yang berkaitan dengan keagamaan tak bolehlah kita nak meraih, kan? Itu dia. Atau membalas kebaikannya, diharapkan keislaman dia, atau membalas kebaikannya. Dia kena ada benda ni dalam hati kita. Tengok orang tu bukan Islam, kita rasa macam mana aku nak tarik dia kepada Islam ni. Contohnya macam mana aku nak sampaikan Islam pada dia. Kena ada. Tidak kita bertanggungjawab di hadapan Tuhan. Dan dia kalau kita tak pernah ajak dia kepada Islam, dia akan cari kita. Jadi masalah. Dah masalah kita tak selesai. Masalah dengan orang lain pula kita tanggung. Mana kalau aku tak nak kawan dengan orang bukan Muslim? Tak, kena kawan. Kena kawan dengan orang non-Muslim. Kawan pasal apa? Pasal kita nak selamatkan dia. Kan? Kita kena buat baik dekat dia. Dengan harapan dia akan terima dakwah kita. Ajakkan, dakwah ni mana ajak. Yang penting ajak. Orang ikut tak ikut, itu belakang kira. Yang penting, adakah engkau menyampaikan? Adakah engkau ajak? Nama pun dakwah, kan? Dakwah ni seruan, ajak. Kan? Tugas kita, wama alaika illa al-balagh. Tak ada kewajipan kamu ni melainkan hanya sampai saja. Walaysa alaika hudahum. Bukan ke atas engkau untuk bagi hidayah pada orang, tak. Kan? Maknanya, innama anta munzir. Engkau hanya orang yang memberi peringatan. Beritahu. Aku risau engkau ni mati tak ada Islam. Kan? Aku kesian kat kau. Maksudnya kau kekal dalam neraka. Kan? Sama lamanya jangan main. Jangan cakap macam tu. Tak, memanglah macam tu. Kan? Jadi kawan-kawan kita, kan, adakah kawan yang kita boleh melawak dengan dia? Ada juga dia pergi melawak kasar. Dia kata, kau kenapa tak pergi berzina? Kau kalau tak berzina betul neraka juga. Kan? Ada kawan dia melawak macam tu, kata kaki gurau. Dia gurau kawan dia yang bukan Islam, kan? Kau tak pernah berzina ke? Tak pernah. Kan? Aku penganut yang baik, kan? Penganut agama yang soleh, yang baik. Kau kalau kau mati kau masuk neraka, kekal neraka juga, baik kau berzina. Ada. Kan? Saya cakap dia mesti ada lah ni. Kawan. Dia ni jenis hakim melawak. Dia bersembang kawan dia yang bukan Islam lah. Kan? Mana boleh situ? Kan kita suruh orang buat maksiat. Suruh orang buat maksiat. Macam kita suruh orang minum arak lah. Arak tu haram bagi semua orang. Walaupun orang kafir tadi. Haram bagi dia. Dia dah kafir dah, satu dosa dah. Minum arak, dosa yang kedua pula. Ada dia. Atau mereka bertetangga, jiran. Orang macam kawasan ni, komuniti ni, kan. Jiran tetangga sebelah. Bukan Islam. Bukan Islam. Apa yang kita buat untuk ajak mereka kepada Islam? Sampaikan. Bagi surat ke, risalah kecil ke, apa ke. Apa yang kita buat? Semua ni Tuhan akan soal kita, jangan main-main. Maksudnya, apa yang kita buat? Maksudnya, Tuhan tak tanya berapa orang Islam sebab kamu. Tuhan tak tanya tu. Berapa ramai dah orang masuk Islam pasal kamu. Tuhan tanya, anda buat dah? Anda sampai dah? Dah cerita dah? Agak kita ni kalau kita boleh lepas dah. Kawan-kawan kita ni. Sebab video suara ni cerita, dia masuk Islam bukan sini. Padahal dia kawan orang Melayu ramai.
Ramai kawan dia Melayu. Tapi dia masuk Islam di mana? Australia. Dia belajar Islam di sana. Di sini tempat orang Islam ni. Ada dia. Kemudian dia kata, Nabi telah menjenguk seorang pemuda Yahudi. Pemuda Yahudi ni. Yang menjadi pembantu beliau ketika pemuda tu sakit lah. Ketika Nabi dia sakit, Nabi pergi ziarah dia. Ziarah tu pasal apa? Pasal Nabi nak ajak dia masuk Islam. Nabi kata aslim. Dia masuk ni. Dia tengok pak dia. Pak dia kata Atai' Abul Qasim. Ikutlah Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Dia pun Islam. Lepas tu dia pun mati. Nabi seronok. Nabi kata alhamdulillahillazi najahu minan nar. Kama qala Rasulullah. Segala puji bagi Allah yang Allah selamatkan dia daripada neraka. Tak ada sujud pun, tak ada sembahyang. Jadi Nabi kata masuklah Islam, maka dia pun masuk Islam. Hadis yang panjang tu cerita mana dia tengok pak dia dulu. Pak dia kata Atai' Abul Qasim. Ikutlah Abul Qasim. Tapi pak dia tak Islam pun. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab. Afala ta'qilun. Suruh anak dia Islam, dia tak Islam. Ada dia. Baik, yang keenamnya menjenguk orang sakit walaupun dia tak sedar. Yang kita baru ni terlepas lah. Pak Haji tu Allah maghfir lahu warhamhu lah. Haji beritahu saya pun, saya baca lah. Masuk tengok ni. Tak ada ni. Meninggal lah kawan kita. Ni kali harap tak berulang. Betulnya kita tahu tepi jarah kan. Dapat pahala dan selesai tanggungjawab kita sebagai sesama Muslim. Walaupun dia tak sedang, walaupun dia tak kenal kita. Ni kenal kita nombor 6 ni, kalau kita baca sebelum ni mungkin kita dah pergi dah kot dah. Jika orang sakit kehilangan kesedaran, disebabkan penderitaan sakitnya, dia tak kenal orang dah, kan? Ataupun duduk tidur atas tu kan, atau bahkan ketika menghadapi sakaratul maut, akan tetap, dia kata maka tetap disyariatkan menjenguknya walaupun tengah duduk nazak. Tidak boleh seorang Muslim lalai dengan anggapan ia tidak mengetahui siapa yang menjenguknya. Dia kata dia kan kenal kita pun, kalau pergi ziarah pun dia kenal pun. Jangan anggap macam tu. Pergi juga. Dia kenal kita ni. Nabi SAW dan Abu Bakar radhiyallahu anhu menjenguk Jabir radhiyallahu anhu dalam keadaan sakit seperti itu. Jabir radhiyallahu anhu berkata, mereka berdua mendapatiku tidak sedarkan diri. Dia tak sedar. Koma kot. Kemudian Nabi berwuduk dan menyiramkan bekas air wuduk beliau kepadaku. Masya Allah kan. Kan air ni kan, air. Kita mana kita usapkan air. Selain daripada air yang biasa ni ke badan orang yang sakit ni kan, kita ruqyah, kita boleh gunakan air ni ataupun air wuduk kita kan, lebih-lebih tu kan, dengan guna untuk meruqyah orang yang sakit tadi. Ibnu Hajar rahimahullah berkata, pengetahuan orang yang sakit terhadap siapa yang menjenguknya bukanlah alasan disyariatkan menjenguk orang sakit. Tak sepatutnya dia kenal kita. Tak saja. Melainkan kerana di balik itu terdapat kekhawatiran keluarganya. Selain itu, yang diharapkan daripada orang yang menjenguknya adalah berkat doanya. Ini dia, berkat doa. Masing-masing kita pergi ziarah orang sakit ni, kita doa lah. Pada kurang kita baca Fatihah, kita boleh lah. InsyaAllah lega. Kan? Baca Fatihah biasa kita yang apa kita tahu kan, ada sahabat kan baca Fatihah, orang kafir pula tu dia ruqyah. Kisah yang sahabat punya satu rombongan tu, ketua kampung tu musyrikin, kau muslimin musyrikin. Dia bertanya, mula-mula dia minta nak tumpang tidur dalam tu kampung tu, orang tak izin, orang tak bagi. Hampa main mana, orang asing, tak orang tak bagi masuk, tidur di luar kampung. Malam-malam dengar bunyi riuh hendak. Bertanya pengawal tu, siapa dia, apa masalah ni? Ketua kami.
Dia kena apa? Sengat apa benda tu kan. Ada siapa-siapa kan pandai-pandai ubat-ubat ni. Seorang sahabat kata, aku boleh. Kan? Dia pun tak tahu lah. Dia teringat ayat Quran tu ubat kan. Aku boleh lah. Buat habis dia baca Fatihah sekali, dia ambil kau tu. Hak bengkak tu surut. Dan ni la tu lah. La tu surut, lega. Seronok lah kawan tu. Dia bagi apa ekor kambing kau ni banyak. Bagi kambing kan. Kau balik, dia kata jangan makan lagi. Kita balik tanya Nabi dulu, boleh ke tak? Boleh makan ke tak? Kan? Boleh terima ke tak ni? Dia pun tak tahu. Balik tanya Nabi, Nabi kata, buat kat aku satu bahagian. Nabi kata, buat dekat aku satu bahagian. Jadi bolehlah bagi ketua kampung kau. Kan? Bila anak buah dia balik harta apa semua kan. Ada orang bagi. Okey lah. Apa ada berapa orang? Ada 10. Buat sebelah bahagian. Seorang lagi siapa? Aku lah. Nabi SAW. Boleh satu bahagian. Jadi maknanya, kita jampi orang. Orang bagi, kita boleh ambil lah. Dia seronok, dia kelak mana tahu kan. Kita jampi dekat dia baca Fatihah, dia lega, dia punya seronok. Dia bagi cek kosong. You tulislah berapa you nak. Tulis. Kita pun lagi ada tempat boleh tulis kosong. Kita buhlah kosong lagi ada tempat. 1, 5 ke 10 ke kosong belakang tu kan. Dia suruh tulis. Kita buhlah banyak kosong belakang tu. Hak depan, hak penting sekali hak depan tu lah. Tapi kalau semua kosong, tak jadi lah. Hak penting hak depan tu lah. Dia pun seronok. Dia nyawa tak boleh beli dia dah. Harta boleh cari. Betul lah dia cakap. Duit boleh cari. Jadi kita pun tulis. Cek kosong kan. Mana tahu. Kadang-kadang mereka ni bagus. Ada kawan. Dia duk repair komputer. Jadi dia buat benda bagus ya. Dia pergi semua. Dia kata Ramon Putra belah mana tahu. Orang putih. Panggil dia repair komputer. Orang putih tu bagi duit ke dia banyak. Dia kata ya tak. Ni bukan aku sikit. Tak. Ambil aku syok dia tahu. Orang putih dia kata aku syok. Kawan ni buat bagus kan. Dia repair komputer. Bukan dia repair ni lah hardware kan. Orang putih rosak macam mana tu dia buat bagi elok. Orang putih ni syok. Bagi duit banyak ke dia. Dia cerita kat saya. Dia repair komputer kita. Dia cerita kat kita kan. Kita bagi hak dia minta je lah. Tak bagi lebih lah. Bukan dia nak suruh kita bagi lebih. Tapi dia semang kita cerita macam tu. Orang kepiak ni kan. Orang tak Muslim ni. Baik pun dah. Baik hati tu. Tapi itulah baik hati tak ada pahala. Sebab tak Islam. Tapi bila dia masuk Islam, segala pahala hak dia buat tu semua ikut sekali. Dosa tak ikut. Hak tu untung dia kalau masuk Islam ni hak baik-baik ni kan. Itu dah. Dia kata ia meletakkan, selain itu yang diharapkan dari orang yang menjenguknya adalah berkah doanya. Ia meletakkan tangan di tubuhnya dan mengusapnya. Kita pegang dengan kawan kita kata Bismillahirrahmanirrahim min kulli da'i yu'dika Allah yashfi. Tak kisahlah ya Allah bagilah kesembuhan. Tak boleh doa Arab, doa Melayu pun tak salah dia. Dengar aku nak baca sikit hang ni. Kita baca bismillah. Dengan 3 qul ke apa kan kita ingat dah. Masuk bismillah. Insya-Allah lega. Kan? Doa. Dan lain-lain lah. Yang ketujuh, menjenguk orang sakit walaupun sakitnya ringan. Kita dengar kawan kita kena pisau. Sikit lah. Kupas buah mangga harum manis. Pelih punya mai kan. Kupas luka. Kan? Lepas tu dengar kawan kita luka kena pisau. Kita pun kelah kabut pergi dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Weh, aku dengar kata hang kena pisau. Sikit lah. Darah pun tak keluar lagi tau. Aku nak ambil sunat. Ambil pahala. Ni dia berziarah. Padahal kita nak pasal nak makan harum manis tak dia ada tu. Kan harum manis ni kan senang dapat. Tak ada sini dia pelih lah. Kan? Tempat lain tak hidup pokok tu. Depa kata. Kan? Hidup. Baik. Hal ini akan memberikan pengaruh yang besar kepadanya. Walaupun dia sikit-sikit kan. Kita ni kawan kita ambil. Dia ambil berat semua kawan kita ni. Kan ada apa pun. Menguatkan kecintaan masing-masing.
Dan dia merasakan perhatian saudaranya kepada dirinya. Dasarnya adalah riwayat daripada Zaid radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW menjengukku padahal aku hanya sakit mata ya. Sakit mata ya. Kan? Zaid. Zaid ni Zaid mana? Zaid bin Harisah ke? Zaid bin Sabit ke? Kan? Dia tak beritahu Zaid mana. Kalau Zaid bin Harisah ni anak angkat Nabi SAW kan? Zaid bin Sabit ni sahabat Nabi lah. Dia pun sahabat Nabi juga. Yang ke-8, menjenguk dengan berjalan kaki. Oh, kerana akan mendatangkan pahala yang besar. Dekat-dekat boleh lah jalan kaki. Kalau jauh tak boleh lah. Boleh lah tapi lambat sampai. Berjalan kaki dilakukan jika tempat orang yang sakit itu dekat dan tidak menyusahkan orang yang menjenguknya. Ziarah orang. Kalau dekat-dekat jiran kita jalan kaki ya. Takkan sebelah rumah mana naik motor. Rumah selang 2 buah ya naik motor. Jalan kaki ya. Diriwayatkan daripada Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjengukku tanpa mengendarai bagal. Okey. Ataupun kuda birzaun, diterjemah kuda tarik. Birzaun ni dia kata dabatun dunal khayli. Sejenis tunggangan lebih kecil daripada kuda. Wa akbaru minal himar atau minal humur, lebih besar daripada keldai. Birzaun ni. Kan? Maknanya kalau ini apa nama dia panggil birzaun, sejenis kuda lah. Ataupun dia kata al-khailut turkiyah, kuda Turki. Dia panggil apa? Azimul khilqah, ghalizul a'dha. Maksudnya dia ni gemuk, jenis kuda yang besar ni. Kan? Apa nama kaki dia besar. Lepas tu qawiyul arjul, azimul hawafir, kaki dia kuat, tapak kaki dia besar. Itu birzaun. Mungkin kuda mereka guna kuda bulu banyak tu kan, tempat mesti sejuk tu. Hak kaki, tapak kaki besar. Birzaun. Nama dipanggil dia. Ya. Nabi naik ni lah. Bagal ni. Bagal lebih kecil daripada kuda, lebih besar daripada keldai lah. Tidak diragukan lagi bahawa menjenguk orang sakit dengan berjalan kaki lebih besar pahalanya daripada berkenderaan. Tentunya selama tidak ada keuzuran lah. Kalau ada kepayahan, jauh kan, naik kaki, nak jalan kaki ni lambat, naiklah kenderaan. Tapi kalau dekat rumah kita jalan kaki je lah. Yang ke-9, menjenguk orang sakit pada waktu yang tidak menyusahkannya. Tengok time lah. Okay. Jadi tengah malam nak ziarah orang mana boleh. Tengah malam pukul 11. Weh, aku sambil lalu nak ziarah lah. Dia berjawab, aku dah tidur. Kalau tidur kenapa cakap? Jadi maknanya tengok waktu. Kan? Tengok waktu. Janganlah pergi menjenguk orang sakit terlalu cepat. Maksud awal sangat. Kan? Orang tengah dah sembahyang subuh, dia lepas-lepas pergi salam ziarah orang sakit. Kawan tu pun tak sembahyang subuh lagi. Ialah tak bangkit lagi pun. Jangan awal sangat. Atau jangan terlalu terlambat sekali sampai tengah malam baru nak pergi kan. Itu dia. Mungkin ia sedang tidur atau selainnya. Sebelum subuh nak ziarah orang. Mana boleh. Yang terbaiknya adalah menjenguknya ketika waktu-waktu dijenguk pada malam hari. Sebab bulan Ramadan ni orang tak tidur awal. Kan? Bulan Ramadan ni orang dengan tarawih dengan apa kan. More lagi. Malam Ramadan lebih meriah daripada siang Ramadan. Kerana siang Ramadan orang jalan pun tak larat. Kan? Muka masam ya. Muka masam. Pasal orang lapar. Dahaga. Tak senyum semua muka. Kan? Oh malam ke sembang tak berhenti mulut. Kan? Terutamanya time murah lah. Time murah kan. Lepas qiyamul lail tu apa nama solat apa solat apa tarawih. Solat tarawih tu kan. Lepas tu quyuh. Wah, tu dia. Jadi bulan Ramadan ni meriah. Malam tu lebih meriah daripada siang. Terutamanya 10 malam terakhir.
Kan? Itu dia. Meriah. Ini perbezaan Islam dengan agama lain. Agama lain macam mana? Mana ada macam agama kita? Tak ada. Ramadan ni meriah. Bukan dekat kemeriahan tu sampai kita. Depa tu kedai pun jadi makin kaya. Baju raya, kasut raya, tepung, gula, garam. Semua. Kan? Depa lebih daripada kita pula. Tak raya lagi. Lalu kot kedai. Selamat Hari Raya. Weh, puasa pula lagi. Depa kerti puasa ke apa? Tengok lagi bulan Syakban je kan. Meriah dah bulan Syakban ni. Kedai-kedai kasut. Kedai-kedai apa? Hak jual baju Melayu apa semua tadi kan. Ada orang duk pilih baju pun dah. Beli awal sikit apa? Murah apa kata. Beli awal sebelum Ramadan ataupun malam raya. Dia kain lelah. Kan? Tadi dia. Beli baju malam raya. Ataupun nak murah lagi hari raya. Beli. Ya. Baik. Ketika dikatakan kepada Imam Ahmad, fulan sakit pada siang hari di musim panas. Beliau berkata, ini bukan waktu menjenguk. Musim panas ni orang tak keluar rumah. Musim panas, orang duduk dalam rumah. Dulu tak ada ikon, tak ada ikon ni kan. Sekarang ni Malaya, rumah-rumah ada ikon semua kan. Duduk nak keluar pun segan, musim panas. Ini dia. Jadi Imam Ahmad kata, ini bukan waktu menjenguk. Kita menjenguk waktu petang lah ataupun malam lah. Kan, waktu kurang panas. Oleh kerana itu, naklah seorang menjenguk sesuai kebiasaan orang menjenguk orang sakit. Tengok keadaan uruf lah suasana. Suasana tu macam mana kan? Yang ke-10, menanyakan kesihatan orang yang sakit kepada keluarganya. Kalau kita nampak kan, ya kamu macam mana? Sihat tak kau? Nampak okey lah dia kata. Dia. Perbuatan ini akan mengurangi kekhawatiran dan menenangkan hati mereka. Itu dia. Jadi hati orang yang menjenguk lah. Maksudnya orang yang tanya tadi. Alhamdulillah, lega. Kita bila kawan kita lega, kita bukan rasa seronok. Kan? Tanya macam mana? Okey lah boleh jalan. Alhamdulillah jalan dah. Orang itu stroke. Kan? Stroke, minus stroke ke apa ke tak kisahlah. Sekarang macam mana? Main bola lah dia kata. Okey lah tu. Ketika Ali radhiyallahu anhu keluar daripada sisi Rasulullah SAW dalam sakit beliau, orang-orang pun menanyakannya, wahai Abu Hasan, bagaimana keadaan Rasulullah SAW? Ali menjawab, Alhamdulillah, beliau baik-baik saja. Ini dah. Tanya ke kawan, tanya khabar kan. Jadi keluarga dia pun seronok je. Oh, dia pun ambil berat ni. Ayah aku dah, anak aku kau, dia pun ambil berat. Seronok. Yang ke-11, duduk di sisi kepala orang yang sakit. Disunahkan duduk di sisi kepala orang sakit. Sesungguhnya Rasulullah SAW ketika menjenguk seorang pemuda Yahudi yang pernah menjadi pembantu beliau, duduk di sisi kepalanya. Kalau kepala senang kita nak ajak, nak dakwah dia kan. Mana tahu kawan kita kan, dia tak Muslim tapi kita masuk ziarah dia, kita kata, bagi masuk Islam lah. Muncak, aku ajar muncak nak ikut. Dia dah tahu dah kan. Mungkin dia dah tahu, kita dah ajar dia dulu, sembang dengan dia. Kita dah bagi buku, dia pun baca buku Quran kan. Dia baca Quran lah. Tak tahu lah berapa kali khatam dia baca, tapi dia baca yang terjemahan lah. Dia dah ada pengetahuan tentang Islam kan. Dia baca Quran. Ramai orang kan. Jenis-jenis yang terpelajar ni. Cerita-cerita tu kan. India. Dia baca Quran. Dia bawa Quran. Pergi mana pun dia bawa Quran tu tu? Oh India ni. Bini dia cerita kat tahu kan. Okey lah. Jadi harap dia masuk Islam tau. Maknanya mungkin satu masa Allah nak bagi hidayah kat dia kan. Masuk Islam. Jadi kawan kita dah ada pengetahuan tentang Islam. Cuma dia belum masuk Islam. Kita boleh ajak. Kita boleh ajak apa dia main surau dengan ceramah. Boleh apa? Tapi Pak dia lah jangan bawa brandy masuk surau. Masuk lah. Boleh apa ajak? Saya kat Penang bila minggu lepas kot. Minggu lepas kan. Saya tengok ada seorang Chinese kan. Masuk duduk relax dekat dinding tu. Boleh lihat. Dia masuk surau. Masjid. Surau bukan masjid. Surau masjid. Masuk duduk sana. Tapi dia dengar kita ceramah. Tak tahu dia faham ke tak. Tapi kita selain Kedah cakap. Mungkin faham kot. Biasanya Cina Utara dia pun faham cakap kita. Dia pun bercakap macam kita juga. Masuk tak? Tak ada masalah. Beritahu. Esok kita ada ceramah lah surau. Free you datang lah join. Lepas tu kita ada breakfast pula. Nasi lemak.
Oh, breakfast lah. Okey, okey. Breakfast tu okey. Kan? Jadi, tak ada masalah. Mana tahu kan? Jadi kita ajar. Saya kena ingat tahu itu lah. Tak boleh lah itu tempat orang Islam. Tak, boleh masuk. Duduk. Nak ceramah. Mana tahu dia dapat hidayah. Jadi Islam ni bukan untuk kita ya. Islam untuk semua. Orang kafir tak boleh masuk masjid. Siapa kata? Nabi ikat Sumamah bin Usal tu tiang masjid lah. Sumamah bin Usal ni main nak bunuh Nabi tau. Sahabat tangkap dia, Umar tangkap dia. Nabi ikat tiang tu. Kan? Main hari pertama. Kan? Hari kedua, hari ketiga lah masuk Islam. Hari ketiga masuk Islam. Itu dia. Takkan dia masuk nak kencing dalam masjid kot. Dia faham. Masuk duduk lah. Ingat ceramah. Kemudian tak mana tadi ya? Menanyakan kepada orang sakit ya. Tahu tu? Tentang keadaannya. Menanyakan keadaan orang sakit akan menyenangkan hatinya. Tanya pasal orang sakit ni, hati senang. Kadang-kadang benda ni kan, dia main ikut hati. Bila hati seronok, sakit tu dia rasa kurang. Kan, kita kalau kita berziarah orang, kawan tu dia tak bangkit, dia tengok kita bangkit, kita mari, dia bangkit duduk. Dia bangkit duduk kan, dia seronok, kita mari. Nak sembang. Dia terima kasih lah mari, dia kata. Tak ada orang mari, aku tak tahu nak sembang dengan siapa, dengan nurse sekarang nak sembang. Kan, tak kira orang kata aku mengerak dia pula. Jadi, maknanya tunggu kawan-kawan main nak sembang. Kadang-kadang kita pergi, dia kata, jangan balik lagi. Kadang dia kata kan, kita nak pergi ziarah, saat-saat kita nak balik, takut menyusahkan dia dan sebagainya. Tapi sebagian kadang-kadang kita merasa nak hilangkan sunyi, duduk dulu, orang lain tak main lagi. Ada dia. Tengok dia kata. Ini merupakan sunnah Nabi SAW. Sesungguhnya beliau mengunjungi salah seorang sahabatnya dan berkata, bagaimana keadaanmu? Sahabat itu menjawab, demi Allah, wahai Rasulullah, aku mengharapkan redha Allah dan aku takut dosa-dosaku. Dia. Rasulullah SAW bersabda, la yajtami'ani fi qalbi 'abdin fi mithli hadzal mawtin illa 'atahu Allahu ma yarju wa amanahu mimma yakhaf. Tidaklah berkumpul dalam hati seorang hamba seperti keadaan ini, melainkan Allah pasti akan memberikan apa yang dia harapkan dan menghilangkan ketakutannya. Kita ni bila sakit kita risau. Aku ni kalau mati ya. Banyak benda tak ada buat lagi ni. Risau. Mati tak ada, buat kebaikan lagi, kebaikan sikit, pahala sikit. Kita harap Tuhan terimalah apa yang kita nak buat daripada amal ibadat ni. Kita harap Tuhan redha lah kat kita. Kita takutlah mati ni saya kubur macam mana ni kan. Nak jumpa malaikat hatu dekah orang ni. Malaikat dekah apa dah duk dekah tu kan. Bukan nakir tu. Dia kan kira hang lebay tak lebay, soleh tak soleh. Jadi pi tu kena dekah lu. Dekah. Tengking. Cakap kasar. Kan dia tanya 3 soalan lah. Lepas tu dia ulang balik spontan. Tanya satu-satu. Lepas tu boleh jawab semua, tanya balik sekaligus. Kita pun jawab sekaligus. Soalan kubur ni, fitnah kubur ni. Tak belakang. Itu dia. Disunahkan juga bagi yang sakit untuk tidak mengatakan sesuatu selain kebaikan. Dan hendaklah dia memuji Allah kerana dialah yang berhak menerimanya. Itu dia. Puji Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah lah, ni mana ujian Allah Ta'ala uji kita ni kan. Itu dia. Yang ke-13, menggembirakan orang yang sakit dengan pahala. Motivasi lah. Ni sakit ni bukan saya sakit, saya saja sakit. Ni sakit Tuhan nak bagi pahala. Tuhan nak bagi kebaikan. Dia tak jadi saja sakit. Orang Islam ni sakit tu nak sama ada nak cuci dosa ataupun nak angkat darjat. Bila dosa dah habis bersih lah, tu angkat darjat. Kan sampai 10 tahun duduk atas katil kan, tak mati-mati lagi. Jadi orang hak jaga dia pun sabar. Hak jaga pun boleh pahala, hak sakit pun boleh pahala. Dia tak nak rungut pun tak ada.
Kan? Sabar, terima. Ketetapan Tuhan tadi kan. Penghapusan dosa. Bila dosa dah terhapus, derajat angkat. Insya-Allah. Saya nak cerita satu kisah lah. Makcik ni, dan dia ada anak yang pergi sakit pun, jenis tergeletak di atas lantai, jenis macam kial-kial tu kan. Cakap tak boleh, apa tak boleh kan. Sampai 20, umur anak dia 20 tahun. 21 tahun baru mati. Daripada baby dia jaga. Sampai lelaki dia cerai kan dia. Lelaki dia cerai dia. Mungkin dia rasa macam takdir buruk kepada orang jahil kan. Ceraikan bini dia tadi. Bini dia seorang-seorang jaga anak dia 3 orang. Ya. Lelaki. Oh, semua lelaki. 3 orang. Apa nama hal nombor 2 ni ya? Jadi sakit, orang pakai sakit apa tau. Dia tak boleh nak ni kan. Jenis tangan jadi bengkok-bengkok, jadi macam sawan tu kan. Cakap tak boleh. Punya tak, jadi mak dia seorang yang faham. Mak dia jaga dia, sabar. Mak dia jaga. Sampai umur 20 berapa mati. Tu mak dia ceritalah. Mak dia ada beradik kita juga. Kan? Beradik belah Sri. Jadi mana dia cerita, dia kata masa dia mati tengok, dia kata masya-Allah. Kan tengok masa mati tu macam orang normal. Bahkan nampak anak dia tu macam nampak orang muda lah. Dia kata orang muda nampak macam orang biasa, tak sakit, normal. Comel, nampak bersih. Ya, nampak kan. Kematian yang insya-Allah, kematian yang elok lah. Orang tak ada kan, bukanlah kan. Daripada baby sampai umur 20 berapa lah, 21, 22 mati, meninggal. Jadi kesabaran mak dia, betul dia. Allah Ta'ala uji dia. Nampak insya-Allah mak dia nampak, mak dia ceritalah, nampak yang melapangkan hati mak dia lah. Tengok anak dia mati macam tu. Itu dia. Baik. Ni menggembirakan orang sakit dengan pahala. Dia kata serta mendorongnya untuk redha terhadap takdir Allah. Jadi kita bagi motivasi kat dia lah. Kadang-kadang orang sakit dia tak nak fikir, kita tolong fikir untuk dia. Tolong cerita kat dia. Di samping itu akan menumbuhkan harapannya terhadap pertolongan Allah dan menguatkannya untuk sabar atas sakit tersebut. Kan? Sabarlah. Kan? Jangan putus asa. Jangan minta mati. Mintalah kesembuhan. Allah akan sembuhkan. Tak tahulah selepas berapa lama. Banyak orang yang tidak mengamalkan sunnah Nabi ini. Bagi orang sakit tu seronok. Nasihat dia dengan pahala. Tahu tak? Pahala ni banyak benar ni. Lebih banyak pahala pada aku. Kan? Aku rasa lah. Yang sakit ni Tuhan uji yang lepas sakit. Lepas sakit. Sakit nak cuci dosa. Berapa lama dah. Kan? Duduk atas katil ni. Dosa apa dia nak buat? Nak buat dosa apa? Duduk atas katil tidur gitu kan? Nak kata kat orang tak boleh. Dia nak kata kat orang, nak tengok orang dulu. Boleh kata kat orang. Kan? Tengok orang boleh kata kat orang. Dia nak kata apa? Duduk sakit dia. Ada cuci dosa. Dia. Kemudian Nabi SAW pernah menjenguk seorang wanita. Maka beliau bersabda. Nabi sejarah seorang perempuan. Nabi bersabda. Nabi kata, Abshiri ya ummal ala'i. Bergembiralah wahai Ummul Ala. Fa inna maradal muslim yudhibu khatayahu kama tudhibu an-naru khabath adh-dhahabi wal fiddah. Nabi kata sesungguhnya sakit orang Islam itu dia menghilangkan dosa-dosa dia. Sebagaimana api itu dia menghilangkan kotoran emas dan perak. Jadi emas dan perak ni kita nak hilangkan dia punya, selain daripada unsur dia, kita kena bakar. Kena bakar tu, kena lebur. Emas tu kena bakar kan, sampai dia mencair tu, maka akan terpisahlah unsur emas dan unsur besi ke, kan, dan sebagainya. Yang dapat hanya emas tulen. Kena bakar dulu. Ini dia. Jadi Nabi buat cerita perumpamaan tu, sakit ni umpama api yang bakar emas dan perak untuk dapatkan ketulinan dia.
Begitu juga dia akan hapuskan dosa kita. Nabi kita bergembiralah wahai Ummul Ala. Sebab sabar masa sakit ni bukan senang kan. Sakit berpanjangan kan, sampai yalah bertahun-tahun sakit kan. Tapi begitu juga ujian terhadap orang yang jaga dia tadi. Ujian. Nabi mana tak boleh? Macam cikgu kan. Cikgu kita kan geng. Seorang tak ada lah, tinggal 2 orang. Seorang dia jaga anak dia. Dia jaga anak dia bila kecil. Dia bila baby, anak dia okey tu. Nak jalan mana susah. Dia pula sakit, dia pula tak nampak mata dia. Mata tak nampak. Lepas tu jaga orang pula. Kan? Jaga anak dia. Anak pun dah 30 lebih je. 30 lebih anak dia, okey tu. Kena usung, kena angkat. Dia pun tak nampak mata dia. Duk jaga. Jadi begitu. Maknanya Allah nak bagi pahala kat orang ni ikut suka dia, cara macam-macam. Cara macam-macam pahala ni dia bagi. Cara cuci dosa ni macam-macam. Kadang-kadang kita elok tak ada masalah apa. Kereta orang langgar. Umpamanya. Benda tu kita tak nampak baik untuk kita di sebaliknya. Baik apa orang langgar kereta kita? Baik cuci dosa kita. Kan? Macam tu. Kemudian beliau juga bersabda ketika menjenguk seorang yang terserang demam. Nabi kita, abshir. Nabi kita bergembiralah. Disuruh kita kata pada orang sakit dia bergembira. Aku nak gembira apa? Kalau tak faham ni kata gitu lah kan. Kita kata seronok Allah. Seronok apa? Mana orang tak boleh pergi. Kan? Kalau hang boleh lah seronok, hang boleh pergi sana sini. Aku nak pergi mana? Tak. Seronok lah. Fa inna Allah yaqul. Kerana sungguhnya Allah Ta'ala kata, hiya nari. Ya? Sakit tu, demam tu, api aku Tuhan kata. Demam panas kan? Panas. Kita demam berapa? 30 berapa? 38 je. 38 kan? Kalau Nabi kali 2 76. Nabi SAW, dia punya darjah demam dia 76. Sebab kali 2. Sahabat duduk tahun tu dah rasa dah bahang panas. 76 darjah kan. Nabi kata, aku kama aku rajulaini. Aku sakit macam mana 2 orang lelaki-lelaki sakit. Maknanya kalau kita seorang demam 38 darjah kali 2. Panas tu. Nabi SAW demam. Sakit. Dia Nabi akan jadi 2 kali kita. Sakit dia akan jadi 2 kali kita. Sebab apa? Pahala Nabi tak sama dengan kita. Pahala dia banyak. Ini dia. Darjat dia tak sama dengan kita. Kata Nabi SAW, fa inna Allah yaqul, sungguhnya Allah Ta'ala kata, hiya nari, demam tu api aku. Usallituha ala abdil mu'min. Aku kenalkan dia pada hamba aku yang beriman. Di dunia. Litakuna hadzahu minan nari fil akhirah, supaya ia menggantikan api neraka di akhirat. Akhirat tak kena. Ganti api tu kan. Panas dunia ni kena, panas akhirat tak kena. Nabi kata macam tu. Kemudian hendaklah mengingatkannya dengan hikmah Allah di balik sakitnya. Sebab orang sakit ni tak ada nak fikir. Kita ni tolong fikir untuk dia. Kerana penyakit itu menghapus dosa-dosa. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin. Tidak sesuatu yang menimpa seorang muslim daripada kesusahan, kesulitan, wala hammin, dan duka cita, wala huznin, dan kesedihan. Huzun ni kesedihan, hazan ni kepayahan. Huzun, makna dia lain sikit. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Al-huzun duka cita, al-hazan ni payah, susah. Ni. Al-huzun ni duka cita.
wala adan, dan penyakit, tidak penyakit, wala ghammin, dan tidaklah penderitaan, hatta syaukati yushakuha, sehingga duri yang kena kat dia, duri, illa kafarallahu biha min khatayahu, melainkan Allah Ta'ala akan cuci dengan benda tadi dosa-dosa dia, benda hadis tak suka tadi lah. Apa kita tak suka? Demam, batuk, COVID-19, COVID-20 tak ada lagi kan? COVID-19, 20 tak ada lagi. Kan? Tu depa doktor, depa kata ada lagi tau. Ada lagi, tak tahulah, tak apalah, ada pun tak apalah. Beri kat dia. Kan? Tu Tuhan nak bagi jadi baik untuk orang beriman. Orang Kedah kata nak palam dosa dia. Palam ni tutup lah. Dosa tu nampak kan? Macam tu. Ni. Jadi mana perkataan apa nama alham wal huzun. Jadi contoh alham ni kalau tengok dalam kamus Arab dia kata apa? Al-masyair allati yash'uru biha al-insan, perasaan yang dirasai oleh seseorang dengan sebab kepala otak dia nak fikir tu ya. Sabut. Allah. Macam mana ni? Maknanya nak masuk tahun baru lah, ataupun nak masuk nak raya dah. Baju raya tak beli lagi. Jadi itu ham, itu dia panggil ham. Contoh dia bagi, aithu yash'uru at-talib al-muqbil 'ala ad-dukhul fi as-sanati al-akhirah min dirasatihi mathalan. Contohnya seorang pelajar, dia nak menghadapi peperiksaan macam SPM. Budak-budak dia SPM memang depa nak periksa sungguhlah. Depa ni mari ham kat depa. Ham ni dah serabut. Macam mana esok soalan mari ya? Kan? Depa ada pecutan apa? Pecutan SPM apa dia panggil kan? Pecut. Tu. Jadi sampai pingsan bodoh. Kenapa duk fikir sangat? Stres. Ham ni kita kata stres lah. Stres. Tu ham. Ubat dia ni. Stres tu sebenarnya Tuhan nak cuci dosa kita. Jadi kita sembang itulah. Bab kemurungan kan. Benda tu juga sebenarnya Tuhan nak cuci kita. Dosa tu. Cuci dosa. Tapi kita terajuk sebenarnya tak ada kemurungan dah. Terajuk sebenarnya kalau kemurungan juga kita pergi koyak musang king depan dia ya. Hilang kemurungan je. Tu. Dia hak murung-murung ni orang muda kot je noh. Muda-muda kot. Orang tua macam kita takkan nak murung dah. Kalau murung juga dia ada masalah lain tu. Masalah nak menambah. Dia lah. Tambah apa tu fikir ni. Wala huzun. Huzun ni apa benda pula ni? Huzun ni dia kata lafzun waridun fil Quran. Huzun ni lafaz yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Sedih ni. Kan di atas lisan Nabi Yaqub alaihi salam ketika dia kehilangan anak yang sangat dia sayang. Nabi Yusuf. Kan? Anak Yusuf ni dia sayang sungguh lah. Dia tak boleh pisah dengan Yusuf. Sampai dia beradik lain geram kan. Geram dia pakai nak kat dia. Ni. Kalau Allah Ta'ala cerita tentang dia, innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Dan ketika dia duduk menangis sampai mata dia buta. Sampai apa nama anak-anak dia kata, ya teringat Yusuf sampai macam tu. Kan dia kata innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Aku hanya maknanya apa nama mengadukan kesedihanku, kepayahanku dan kesedihanku kepada Allah. Wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Aku tahu daripada Allah apa yang kamu tak tahu. Ini huzun tu. Hazan tu lain. Kata Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal al-hazan. Al-hazan ni kepayahan, kesulitan dalam satu perkara. Jam otak tak boleh fikir dah. Tak boleh fikir dah. Buat macam mana ni? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Duk ulang doa tu sampai kejaman itu hilang. Kan? Jam tak nak buat-buat ni. Doa. Ya Allah, hilangkanlah jam di kepala otak aku. Kan? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal
azan. Sekejap lagi Tuhan buka. Buka. Kita buat alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya sempurna segala yang baik. Kawan kita nak masuk tak boleh Zul. Kan? Dia tak boleh masuk sebab cukup masa kot. Dia time dia sampai tak boleh masuk je. Kalau orang tak aktif buka pakai tidur tadi sampai maghrib lah jawab dia. Sampai lohok lah, zuhur lah kan. Dia nak keluar tak boleh. Tunggu sampai zuhur. Tu pun kalau ada orang sembahyang, tidak ada sembahyang seorang. Tu dia. Kemudian dia kata sikit lagi no. Tak mana tadi ya? Baca habis okey. Illa kafarallahu biha min khatayahu. Kemudian yang ke-14 mengingatkan orang yang sakit untuk sabar menghadapi takdir dan menganjurkannya agar redha menerimanya. Ini kita bagi motivasi ke orang sakit ni. Sabar. Kan? Sama ada hang ni sembuh ataupun sakit ni membawa kepada mati. Allah dia dengar mati tu jam tu ya. Kan? Dah hang tak mati sakit pun hang mati juga ha. Aku yang tak sakit ni pun mungkin mati dulu berang. Betul tak? Kawan-kawan kita kan? Hak sihat walafiat tu tak ada dah. Hak duk terlantar sampai berbulan-bulan, bertahun-tahun atas katil ni tak mati-mati lagi. Ada seorang kawan. Dia jadi koma tu lah berapa tahun, tak tahu mati ke tak lagi. Kita pun tak tahu lah. Tapi tak kawan rapat mana lah, nombor telefon pun tak ada. Dia main badminton. Dia smash tu jatuh. Koma tu weh. Saraf. Lah bini duk jaga. Bagi minum susu kuih hidung. Bertahun-tahun. Saya tak dengar kata dia mati lagi. Ya, kita pun tak bukan duduk di Selangor tak, duduk di luar Selangor. Tapi dulu pernah belajar sekali, tapi tak sekali lah. Belajar di sana tapi tak sekali. Tidak sealiran, tidak semanhaj lah. Tak apalah. Tapi nak cerita kan. Kita kenal ya. Bertahun-tahun. Padahal dia ni orang bola. Bola kan nombor 1 lah. Lepas tu balik sini orang sukan. Dia main badminton, dia kata dia smash tu. Smash tu jatuh. Jatuh tak bangkit lah. Bertahun-tahun. Badan hak tu hak sado kan. Biasa tulang pelik lah ni. Dan dia tahu mati ke tak. Baru teringat ni. Nanti tanya kawan-kawan lain lah kalau mereka tahu. Tapi luar negeri lah, bukan Selangor lah. Baik. Peringatan kebaikan akan membantu orang yang sakit untuk bersabar dan redha. Ini kita bantu dia. Bantu dia punya emosi dia. Semangat. Apabila dia terlihat kurang dalam hal tersebut, kita nampak dia duduk mongut kan, dia sebut benda tak bagus ni kita pun. Tahu kita contohlah cerita kat dia. Ini hanya kafarah. Tuhan nak bagi kebaikan sebaliknya. Sabar. Maka hendaklah mengingatkannya dengan besarnya pahala bersabar dan redha terhadap takdir. Sesungguhnya sabar terhadap takdir Allah adalah sebab terbesar untuk masuk syurga. Maknanya orang yang sakit ni, yang soleh, yang beriman ni, dia nak masuk syurga, tunggu mati ya. Kan? Tunggu mati ya. Duduk terlantar kan, atas katil. Dah bangun tak boleh. Semayang pun pakai isyarat dia. Ya, dia tunggu masa. Kalau nak masuk ke syurga ni, orang nak dapat nikmat. Raudhah min riyadil jannah. Kan, kebun taman daripada taman-taman syurga ni. Mati ya. Bila mati, insya-Allah lah kena dia orang yang soleh, beriman, soleh, sabar. Dapatlah dia taman daripada taman syurga. Kubur tu kan. Kubur ni dia jadi satu daripada dua tempat ya, sama ada lubang neraka atau taman daripada taman syurga. Kubur ni. Sebab tu ada hadis yang sebut kan. Kita bila kita solat, ya kan? Tidak ada yang menghalang kita untuk masuk syurga, kan? Antara solat dengan masuk syurga tu ayat kursi.
Kan? Bila orang tu baca ayat kursi, insya-Allah dia boleh masuk syurga. Ada hadis sebelum selepas solat kan. Ayatul kursi tadi. Tidak ada orang, maksudnya kita selepas solat kita baca ayat kursi, tidak ada menghalang dia untuk masuk syurga melainkan mati. Mati ya. Dengan ayat kursi yang kita baca selepas solat. Itu kelebihan. Baik. Allah Ta'ala berfirman, wa basyiris sabirin. Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Allah juga berfirman, wallahu yuhibbus sabirin. Dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Allah cinta, Allah suka. Hendaklah pula seorang mengingatkan orang sakit terhadap hadis Nabi SAW. Inna 'izamal jazaa'i ma'a 'izamil bala'i wa inna Allah idza ahabba qauman ibtalahum faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sakhat. Sesungguhnya besarnya pahala sebanding dengan besarnya cubaan, ujian. Lagi besar ujian, lagi besar pahala dia. Tak sama. Sesungguhnya jika Allah Ta'ala mencintai suatu kaum, maka dia akan uji mereka. Dan Allah sayang. Kalau orang tu orang beriman soleh tapi dia sakit dan sebagainya, ujian. Allah sayang kat dia. Barang siapa yang redha akan, maka baginya keredaan Allah, sedangkan barang siapa yang murka maka baginya kemurkaan Allah. Rasulullah SAW juga bersabda, innal 'abda idza sabaqat lahu min Allah manzilatun lam yablugha bi'amalihi ibtalahu Allah fi jasadihi aw fi malihi aw fi waladihi thumma sabbarahu 'ala dhalik hatta yublighahu al-manzilata allati sabaqat lahu min Allah Ta'ala. Makna dia, sesungguhnya seorang hamba apabila ditetapkan baginya kedudukan di sisi Allah, Allah nak bagi dia duduk di situ. Kedudukan tu, manzilah tu, darjat tu, Allah nak bagi dekat dia. Darjat tinggi tu kan. Namun dia tidak mencapainya dengan amalannya. Tapi amalan yang dia buat tu tak boleh dia tu nak sampai darjat yang Tuhan nak bagi dekat dia. Tapi Tuhan nak bagi dekat dia darjat tu. Tapi kalau ikut amalan, dia tak boleh sampai darjat tu. Hak ni kena amalan yang sungguh ni, amalan soleh yang sungguh ni, kan? Yang kuat ni, yang banyak. Kalau ikut amalan dia tak boleh sampai darjat tu. Maka Allah akan memberikan ujian pada jasadnya atau hartanya. Motor baru beli lah, harga 20,500. Mai sembahyang subuh, baru first night sembahyang subuh ya. Oh, parking. Keluar tengok tak ada lah motor. Motor baru beli kemarin lah. Baru beli kemarin, baru try, baru naik. Sampai di rumah pun ramai hantar dengan lori. Tak naik lagi. Esok kena razmi sembahyang subuh. Brum, kan? Sampai di masjid sembahyang subuh. Khusyuk orang sembahyang. Sampai seronok kan? Bagi salam, keluar tengok tak ada, cerah. Tak ada motor. Harta kan? Kalau motor kita beli harga 1,000-2,000 ni tak pasal jugalah. Ni motor 20,000, 30,000 ni kan. 100,000 pun dah no. Amin. Orang ambil. Allah uji pada harta dia. Kan? Tengok relax, keluar. Oh, motor hilang. Motor hilang. Tumpang balik boleh tak? Tak nak sedih apa pun. Ya, relax lah. Bang tak nampak sedih pun. Sedih apa? Tuhan dah ganti hak besar ni. Lepas ni BMW lagi dah. Kawasaki tinggal, aku boleh kat orang. Esok pula BM dah. Duit banyak tak apa lah. Tapi tak cerita-cerita Allah uji dia pada harta dia. Kereta orang langgar, tak tahu siapa langgar, pergi pasar raya. Kan? Naik kereta sampai rumah baru tengok bumper tak ada. Rupanya orang ambil bumper kereta dia. Allah uji. Atau anaknya, orang lain boleh pergi sana sini kan, dia tak boleh. Pasal apa? Sangkut dengan anak, nak jaga anak OKU. Allah uji pada anak dia. Orang lain hidup seronok kan, seronok sana sini, dia tak boleh pergi. Kemudian Allah membuatnya bersabar. Allah bagi dia jadi sabar. Pasal Allah nak bagi tu manzilah tu.
Kedudukan yang tinggi tu Tuhan nak bagi kat dia. Allah bagi dia jadi sabak. Pasal apa? Pasal Tuhan nak hantar dia pergi situ. Oh ni. Hingga dia dapat menempati kedudukan yang telah disediakan di sisi Allah Ta'ala. Hadis ni mau kita cerita kat orang sakit. Dia dengar kan? Tak ingat bawa buku lah pergi. Aku nak baca kat hang. Kan? 2-3 baris lah. Relax lah. Dengar. Ataupun kita snap, kita forward kat dia. Lepas kita berziarah dia. Weh, aku hantar mesej dia baca. Tak baca lagi. Mai aku tolong baca. Boleh pahala kat dia, boleh pahala kat kita. Kemudian yang ke-15, seorang sakit tidak boleh membenci atau mencela sakitnya. Tu dia, tak boleh. Dia tak boleh benci sakit dia, dia tak boleh nak cela sakit dia. Sakit itu Tuhan bagi dekat dia untuk padam dosa, untuk angkat darjat. Dia kena ingat tu. Ini modal kita lah. Kalau kita jangan minta sakit. Jangan minta sakit. Mana ada orang boleh minta sakit kan? Tapi kalau dah kena sakit, dah kena, itulah dia. Orang tak mahu sakit tu yang pakai mask lah. Abang Mat pakai mask. Kan? Kita semua mungkin nak sakit kot sebab kita tak pakai mask. Tak. Masing-masing kan? Mungkin dia tak mahu hak kita. Sesemua dia kena kat kita dan sebagainya. Kan? Itulah dia insya-Allah. Jadi inilah apa yang dapat kita baca sampai pagi ni, sampai waktu ni, dan lebih-lebih tu kita sambung lagi lah insya-Allah taala. Banyak lagi cerita 4-5 muka surat lagi cerita pasal orang sakit ni. Dah 3 muka surat lagi lah. Nak habis dah. 3 line. 4 line bukan 4 muka surat, 4 line. Ya bang. Betul ya bang? Betul. Orang hak tak sakit jaga orang sakit, dia sakit. Ini kita duduk tengok ni ya. Kan? Lain-lain kali orang tu mati, dia pun mati ya. Kan? Lepas orang tu mati, hak sakit tu kan, dia pula mati. Kita jaga orang sakit ni, kita boleh dia sakit, tak larat pun. Letih dan sebagainya, mental pun. Yalah, mana tidaknya orang lain boleh pergi sana sini. Orang telefon, weh mana? Jom ngopi. Ngopi apa? Kopi berlambak di rumah. Tak jaga anak. Tak boleh nak pergi. Jadi, saya tengok sendiri lah. Saya tengok sendiri. Sebab tu, mereka bila mak mereka sakit, mereka duk tolak sana sini. Tolak. Wah, hang tengok. Hang jaga. Kata mak jaga mak dia bang. Lah kali hang sakit juga jaga mak dia. Dia dah sakit dah. Dia jaga mak dia. Pasal hak lain sihat tak mau jaga. Orang sakit jaga orang sakit. Tapi saya tengok maknanya kan, ini Tuhan tunjuk dekat kita lah. Kelebihan, keberkatan tu. Saya nampak dia ni tak susah, bukan ada kerja apa pun. Tapi tak susah. Bukan ada kerja apa. Dia kena operate ni. Kan? Usus dia kan nokak. Lepas tu dia lah jaga mak dia. Tapi dekat dia boleh jaga lah kan. Pertama adik-adik lain mari juga tolong lah. Tapi saya tengok dia tu okey, relax. Tak ada serabut kepala. Bukan dia ada kerja apa, tak ada. Tapi boleh bagi orang lain berhutang pula. Boleh orang berhutang kat dia. Boleh bagi hutang. Kita ambil hutang lah. Jadi maknanya Allah Ta'ala bagi keberkatan tu. Tu keberkatan yang kita nampak. Saya pergi rumah dia, saya rasa macam rumah ni macam meriah. Bukan ada siapa. Laki bini dia. Jadi nampak dia, tapi mak dia lah, laki bini dia betul mak dia. Mak dia tidur lah, tak bangkit lah. Kan? Tak tahu bila anak mati. 90 lebih dah. Sakit tua. Tapi dia jaga. Kan? Cuci najis, bagi mandi, solat. Masih boleh solat lagi orang tua tu. Solat tidur lah. Tapi saya masuk, saya rasa lain lah. Tak macam sebelum-sebelum ni. Aku pergi rumah ni kan, dulu rasa macam usang kan. Bila dia mak dia meduk dengan dia ni, rasa macam ramai pula rumah. Macam-macam rasa lain lah, rasa lain. Tak tahu lah, itu Allah nak tunjukkan kita lah kan. Jadi orang sakit je, orang sakit ni itulah. Tapi memanglah sakit memang
Bini dia tu sampai jadi bongkok ah. Bongkok tu. Pasal mungkin duk bongkok, duk angkat mak dia, mentua dia kan, duk bongkok-bongkok lelaki dia punya pasal lah. Dulu tak nak bongkok macam ni, padahal umur lebih kurang 60 lebih gitu ya. Tapi dah bongkok gitu lah. Pasal dia duk bongkok-bongkok pun, duk angkat orang tua tu. Dia pun kena tempias tu. Tapi dia pun jaga. Sabar jaga kan. Orang kampung. Dia bukan ada motivasi macam kita. Tapi dia tahu kan kewajipan jaga mak tadi kan. Jaga orang sakit ni, itulah balik barang tadi. Lain-lain kali orang jaga orang sakit tu dia pun sakit. Tu ada yang hak kisah. Dia jaga mak dia kan. Dia jaga mak dia ke ayah dia. Mak dia mati. Lepas tu 2-3 hari atau sehari lepas tu dia pula mati. Tak ada nikah pun. Tak ada nikah. Jaga mak dia sampai mati. Betul tak? Mak dia mati, dia pun mati. Nah. Tu cerita dia lah. Wallahu ta'ala alam. Bissawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.